التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini masih lagi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan nikmatan yang kita dapat ini, moga-moga dapat kita gunakan kembali untuk melakukan ta'abbud taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah, setelah cuti berapa lama lah nak sambung balik ujian kitab. Kiranya kuliah pun mula banyak dah bang. Banyak dah kuliah. Alhamdulillah. Kadang sengah-sengah ayalah kan. Cuti ni cuti sungguh. Ada kawan saya lagi seronok dia kena cuti bulan Ramadan. Jawatan kuasa masjid kata, insya-Allah Ustaz nanti kami telefon lah untuk nak mula kuliah. Habis raya, habis jamuan raya apa semua, hari ni pun tak panggil. Dia nak beritahu kat tuan-tuan, waktu yang sesuai untuk menangguhkan seorang penceramah terus ialah dalam bulan puasa. Tengah-tengah bulan puasa terus tak call tu kira tak call terus lah. Tapi sebaiknya lah tuan-tuan, bukanlah saya nak kata kita menjemput orang dalam keadaan baik, kita menamatkan dia punya perkhidmatan pun dengan cara yang baik. Itu saya nak pesan lah. Adab kita dengan orang yang mengajar, adab kita dengan tok-tok guru. Ya, mungkin ada satu dua benda yang kita tak suka pada dia ataupun tak sesuai dia bercakap. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang terlampau terlajak pun ada. Bukan kita nak kata ada. Saya pernah diminta untuk ganti satu pengajian, yang pengajian hadis juga. Bila ustaz tu mula-mula ceramah ya, boh langsung. Dia pasal orang kata apa? Fahaman politik ni lah. Jadi jawatan kuasa tak apa sedap lah. Bila jawatan kuasa tak apa sedap ni, tegur sekali, tegur dua kali, tegur tiga kali masih yang sama. Jadi mereka pun memberhentikan. Tapi memberhentikan dengan cara macam tu. Jadi saya kata tak kena ni macam ni. Susah. Memanglah ada benda yang dia buat tak kena, ada yang dia bercakap tak kena. Tapi ada satu dua ayat yang kita ambil ilmu daripada dia. Maka seperti mana kita masuk Minang lah. Kita masuk Minang nak orang dengan cara elok, kita menikah pun dengan cara elok. Tak ada duk sembunyi apa semua. Mai tang ada krisis rumah tangga, tahu-tahu kita nak lepas dia, kita naya dia, gantung tak tali, pukul dia, nak cerai pun tak mau, susah lah kali cerai pun dalam keadaan hak teruk. Itu bukan cara Islam kita. Maka adabnya tuan-tuan mati Allah sekalian, ni nak pesanan ni kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang ada jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau ni kadang-kadang dia terkurang sikit tang tu. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan, kalau nak berhentikan ataupun nak menamatkan mana-mana pengkuliah, kita katakan dengan cara yang baik lah. Dengan cara yang baik. Janganlah kita kata ataupun nanti kami telefon pipi ruyuk ayak tu. Kawan pun duk tunggu mana depa tu tak telefon-telefon lagi, nak pi saya lagi ni takut depa tak sedia. Tunggu bila tunggu 4 tahun. Jangan gitu. Bagi yang cara yang eloklah insya-Allah. Khair. Baik, tuan-tuan mati Allah sekalian, kita akan sambung pada hadis yang ke, ada tanda ke? 28. Hadis 28 ni tak lama lah ni. Ni dalam rasa-rasa tak sampai hujung tahun ni habis ni. Habis tu kan kira habis terus kot. Nah, hadis 28 insya-Allah, kegusaran ketika mencari rezeki. Allah. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, inna min adh-dhunubi dhunuban la tukaffiruha as-salatu wa la wudu'a wa la al-hajj wa la al-'umratu. Qila fama yukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humum fi talab al-ma'ishah. Rawahu al-Haythami. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, sesungguhnya terdapat sebahagian dosa yang tidak terampun dengan kerana salat atau wudu atau haji atau juga umrah, tetapi ianya akan terhapus disebabkan kerana kerunsingan dalam mencari rezeki. Ahbabuna fillah,
hadis ini menceritakan kepada kita berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan ketaatan kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal di antara asbab musabbab diampunkan dosa yang mana mungkin saja dosa-dosa lain Allah Ta'ala diampunkan dengan cara yang lain. Misalan kita katakan ayat yang menyebutkan innal hasanata yuzhibun as-sayyi'at, buat benda baik dia akan hapus benda jahat. Solat kita, ya, benda baik dia akan hapus dosa jahat kita. Zakat kita, puasa kita, ya. Tapi ada beberapa dosa yang mungkin saja ia besar dan mungkin saja ia dipandang berat oleh Allah Ta'ala. Mungkin saja dia jadi di antara dosa-dosa yang payah nak terampun disebabkan kerana mungkinlah ada beberapa faktor dan sebagainya. Tetapi bab cari rezeki ini menjadi asbab Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat dia, dan Allah Ta'ala bagi keampunan disebabkan kerana benda yang kita buat. Di antaranya ialah risau, payah, serabut kepala otak nak cari rezeki. Ini satu hal. Mungkin hak tuan-tuan hak kerja tetap ni tak ada masalah ni, tak apa nak berasa. PKP hari tu kau duk kenyah ya. Kan hak jenis makan gaji ni. Hak jenis duk kerja dengan kerajaan, hak duk kerja dengan ni dah tetap-tetap ni jenis mungkin tak ada fikir ni tajuk ni. Mungkin kita katakan PKP kalau kata 4 tahun lagi seronok PKP ni. Kan 4 tahun kerja nak makan gaji buta lah. Jabat pun tak pi, apa pun tak pi. Meeting online pun bukan nak terang mana. Contohlah, dia contoh, bukan kata-kata kat siapa dah. Tapi jenis tetap lagu tu kita tak gaduh nak fikir. Rezeki ni lagu mana apa semua nak pergi nak suap anak sekali lagi ni. Hak nak serabut kepala otak ni siapa dia? Kawan-kawan kita hak berniaga. Kawan-kawan kita hak buka homestay. Kawan-kawan kita hak kedai makan. Kawan-kawan kita hak jenis cari ni, hak makan hari ni, makan hari ni. Hak tu yang kita nak kena fikir. Ada di antara mereka yang ada simpanan, tak apa, bagus, tak ada masalah. Sebab tu dalam bab pengurusan kewangan kita kena ada 6 bulan gaji dalam akaun simpanan kita sekurang-kurangnya untuk menghadapi masa terkejut tergempak ke depan. Kita tak tahu apa jadi. Mungkin saja na'udzubillah min zalik, kemalangan. Mungkin saja mak ayah yang perlukan kepada operasi segera, nak perlu kepada duit. Mungkin saja isteri kita, mungkin saja anak-anak kita. Jadi di antara saranan yang diberikan oleh orang yang kerti, cerdik dalam bab ekonomi, dia kata 6 bulan gaji kita tu kena simpan. Tapi ada orang yang tak dan, ada orang yang tak boleh. Nak buat macam mana Ustaz? Anak-anak kecil belakang lagi. Ambil ni boleh lebih sikit, keluar bintang ni pula. Habis ambil keluar bintang ni pula. Habis tak ada nak simpan. Faham? Jadi PKP tak serabut kepala otak dia, tuan-tuan. Dan hakikat sebenar tuan-tuan kena terima, dan tuan-tuan boleh tahu, tuan-tuan boleh cari dalam internet sendiri. Berapa ramai yang bunuh diri? Berapa ramai yang bunuh diri? Kena cari rezeki punya pasal. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, menjadi asbab kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal tersebut ialah di antaranya ada dosa yang Allah Taala tak ampun dengan cara-cara yang lain. Buat bila hatta haji dengan umrah ni kira besar ni. Ni orang duk pi dah ni. Ada sini taman kita ada naik nama. Pi. Ada. Pi dah. Oh tak pergi. Kapal lah. Oh dekat-dekat dah. Seminggu lebih lagi pi. Dia tuan-tuan. Ada kalau boleh pi, tuan-tuan pi lah, rezeki tu saya duk tangguh lah. Kecuali lah masalah kesihatan dan sebagainya. Tapi doktor noh dengar kata lah ni pun ketat noh. Buat kesihatan ni. Gula tinggi sikit ya. Terus dia pun tak bagi terus. Dengar ada satu dua orang nak pi baru ni. Sampai lah kali dia kata tak apa-apa, saya usaha lu, saya ketiak tu. Seminggu dua ni saya ganti siap main lain. Last kali duk border tu pun nasib baik lah. Dia kata kan bincang sembang elok-elok apa semua, doktor tu bagi juga. Sampai terang tu memanglah kita katakan susah lah ni. Tambah lah ni pula rega, ada 3 rega ni nak pergi haji. Ada hak 13,000 ke 12,000 ke. Ada hak 15,000, ada hak 30 lebih ribu. Semua pergi bawah ni belakang. Tapi macam-macam. Ni susah sampai terang tu. Ada lagi baru ni pula saya pergi jumpa hak duk buat travel agent pula. Saya tanya dia berapa hak pakai package ni. 50,000, 60,000. Saya tak urus hak 50, 60,000. Amboi, hak kawan cakap tu pun. Dia kata habis tu hang urus hak berapa? Saya kalau ikut yang urus ni seorang 250,000.
Seorang 250,000 tuan. Pi dengan bini, pi dengan pasangan setengah juta. Setengah juta. Allah, saya duduk melawak dengan dia. Langsung melawak ya. Saya kata, cara seorang 250,000 ni berasa-berasa kalau kata kencin pun ejen tahan oh. Oh, ya tu. Kalau kencin pun ejen main tahan tak ada oh. Kalau kata sampai 250,000 dia kata tak ada lah sampai 100 Syekh oi. Dia kata maksudnya banyak benda hak kita ni lah. Tapi kalau ikut balik pun sama ya sebenarnya. Duduk di sana tengah orang tu buat kalut haji umrah. Hang walaupun ada driver peribadi, hang nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Tak boleh pergi mana ke? Serupa tu ya. Duduk di kemah sana, ada lah kemah lah elok lah sikit daripada hal lain tu. Tapi tetap tempat yang sama ya. Mana ada orang wukuf di belah apa nama belah Jeddah. Tak ada orang duduk pergi wukuf di belah Jeddah lah. Tang tu jugalah. Tang Mina tu lagi tapi, tang Arafah tu lagi tapi, semua kumpul tang tu. Hang bayar berapa juta pun sama ya. Sampai tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, bab rezeki ni kadang-kadang kita cari rezeki yang halal, kadang-kadang kita merasakan benda tu biasa. Minta maaf lah tuan-tuan. Anak-anak kita kadang-kadang kita doktrinkan kepada kepala otak mereka ni. Hak bagi rezeki ni, minta maaf bahasa lah, minta maaf bahasa. Hak bagi rezeki ni ialah hang kena kerja ni. Kalau tak, hang merana hidup hang. Jangan tuan-tuan. Jangan. Memang kita faham kata kerja tetap tu kena. Memang kita faham kelebihan-kelebihan orang yang kerja-kerja ni. Memang kita faham. Tapi jangan sampai sandak ke hati anak-anak kita hak rezeki tu ialah makhluk, bukan Allah Ta'ala. Huwar Razzaq. Allah Ta'ala tu yang maha bagi rezeki. Sebab tu rezeki kita kena beriman sungguh-sungguh. Allah Ta'ala tetap dah. Banyak mana hak kita nak boleh ni berapa juta dalam akaun pun, berapa puluh ringgit dalam akaun pun, bima qaddarallahu alaina. Allah Ta'ala dah tetap dah. Allah Ta'ala nak tetap dah. Kalau nak kira perjalanan tuan-tuan, ada orang hak lah ni kerja hebat-hebat, besar-besar, orang yang dikenali masyarakat. Dulu masa budak, dulu masa mengaji, bukan ada apa pun. Tambah yang terbaru ni tuan-tuan, yang cipta teknologi AI ni. Tuan-tuan tahu yang bina ni seorang budak muda aja. Dia ni. Dan dia ni pun duduk universiti mengaji tak habis. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, hak banyak billionaire dan apa yang orang kata apa yang betul-betul hari ni bukan peringkat Malaysia, dunia punya ni, kebanyakan mereka mengaji habis pun. Tak habis mengaji. Tapi ditakdirkan pada mereka tu lebih tang tu. Tambah teknologi AI lah ni, Allahu Akbar. Dalam nego banyak orang untung, tapi banyak kesan pada manusia pula. Macam-macam lah. Tapi nak habaq mai kata bukan kerja sebegitu rupa yang kita katakan tetap dan sebagainya ni adalah punca rezeki semata. Tak. Bahkan ada kawan orang rumah saya, dia berhenti kerja. Duk kerja elok-elok dah. Gaji masa tu pun kalau tak puluh pun belah lah masa tu. Berhenti pergi buat bisnes. Lah kali tuan-tuan, boleh buat keluar pula zakat berjuta pula. Masing-masing tuan-tuan. Ada saya bisa jumpa baca juga pakar jantung. Dia pakar jantung. Tapi berhenti pakar jantung, dia buat tanam pisang. Saya ingat saya baca berita surat khabar tu tahun bila. Tapi tak lama lah, 4 tahun 5 tahun sudah gitulah, tak pun sebelum PKP sikit. Saya kata buat kerja gila, saya kata. Budak kaya. Saya kata dia ni buat kerja gila sungguh. Kan? Mungkin kerana minat ke, mungkin kaya sangat dah ke, mungkin wallahu alam lah. Tapi masing-masing. Tapi letih susah cari rezeki itu adalah satu benda yang menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa. Sebab tu kita ada anak, kita ada adik-beradik, kita ada sepupu sepapat. Minta maaf tuan-tuan. Yang tuan-tuan perhati hadap niaga di pasar malam, kadang-kadang buat ayak elok apa semua, pum, ayak hujan lebat mai. Ayak hujan dengan ayak dalam balang semua banyak. Tuan nak kata apa? Kecewa. Tapi kita sekurang-kurangnya kita bercakap dengan dia, kita kata dekat dia. Selalunya lah, bukan nak kata, dalam banyak-banyak kalau kita tengok di Malaysia ni pun, hak berjaya tu, hak susah sebelum tu dia tak pernah down dengan ujian yang berlaku sebelum tu. Orang maki terus. Apa nama kemah runtuh terus. Saya jumpa seorang lagi, orang Penang. Baru ni saya pergi ambil barang motor kat dia. Saya tanya, duk tengok cara ni. Saya kata, hang ni bukan kerja berniaga ni. Oh, saya baru berhenti Ustaz.
hang kerja apa sebenarnya? Hang cara tengok ni rupa geng-geng pakai seragam ni. Saya anggota dia kata. Saya berhenti lah. Hang berhenti apa? Dia kata lah ni saya duk fokus dekat berniaga saya. Di pulau saya ada 2 biji kedai. Di sini, sebelah sini ni saya ada BM ni saya ada 1 biji. Tengah duk jalan lah ni. Mula-mula tu isteri saya buat, tapi duk tengok dengan income masuk, dengan susah isteri saya rasa saya nak kena fokus dengan berniaga. Kira masuk sehari tuan-tuan di pulau belah. Untung. Nak kerja apa fokus satu. Dia kata saya fokus satu. Saya kata dahsyat noh. Kau orang berniaga lu ni pok bagi kot. Tak ada. Kami orang menikah dulu, saya pun yalah anggota polis tahap bawah ni lah, pangkat bawah ni duk kerja sumpah tu, duk di balai pun. Tapi bini saya ni mula-mula kami buka ni kemah biru tu lah, 10 boleh 10. Hak tu duk berniaga nasi, duk berniaga ni pun semua. Tapi sikit lah, alhamdulillah 3 biji. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ingat senang ke orang senang dah hari ni dengan keadaan senang mereka? Dah. Susahnya serabut kepala otak. Kita katakan humum, yakni serabut kepala otak untuk cari rezeki yang halal, itu menjadi asbab kepada Allah Ta'ala pun dosa. Memang kita tak nafikan, muka surat 77, memang kita tak nafikan dengan buat benda baik Allah Ta'ala gugur dosa. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala tak ampun dosa tu, melainkan dengan cari rezeki. Sebab tu kita ni, kalau kita katakan kita cari rezeki yang halal, maka kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba, ketua keluarga, dalam masyarakat dan sebagainya. Sebab tu bila orang kita katakan bersusah payah cari rezeki yang halal ni, menyebabkan banyak lagi yang terselamat sebenarnya. Anak bini terselamat. Sebab apa? Susah-susah pun cari rezeki yang halal. Keluarga terselamat, masyarakat pun selamat. Baru ni bukan tuan-tuan tak tahu, dapat cerita satu mereka bagi laporan dalam surat khabar keluar je dah. Datuk Seri lah, duit pun bersepah dah, tak malu pula minta berjuta pula rasuah. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan perhati tengok, orang ambil rezeki haram lagu mana banyak pun tak cukup. Korun tuan-tuan ingat dia sikit ke punya duit dia? Ui, cukup banyak, tapi tetap tak cukup. Nabi minta zakat sikit je. Nabi Musa, yang kata boleh tenggelam Korun tu, pasal Nabi Musa minta yang dikatakan zakat sikit je. Lah kali dia tak puas hati kerana duit nak kena bagi dekat agama, duit nak kena bagi dekat Nabi Musa, akhirnya dia fitnah Nabi Musa. Sebab tu kita katakan bahawasanya duit yang rezeki yang berkat itu lebih baik walaupun sikit daripada duit yang banyak, tetapi kita ambil dengan cara yang haram. Sebab itu apabila seseorang itu yang mencari, walaupun surat 78, walau bagaimanapun sebagai seorang Muslim, dia perlu ambil berat keterikatan antara rezeki dengan apa jua yang dia buat sepanjang hari dia. Maka kadang-kadang mungkin juga kerana maksiat ini sehari-hari menjadi punca terhalangnya rezeki. Ini kena peringat tuan-tuan. Ini kena habaq dekat anak-anak kita. Ini kena habaq dekat ahli keluarga kita. Kadang-kadang pasal apa rezeki sangkut? Pasal apa rezeki sangkut? Kadang-kadang rezeki sangkut pasal kita juga. Kita terlupa yang bagi rezeki itu Allah, tapi dalam waktu yang sama kita lawan Allah Ta'ala cukup-cukupnya. Tak semestinya lawan kita nak kena maki, tak semestinya lawan kita nak kena terang-terang. Tak. Cukup dengan lawan kita tu dengan kita lewat semayang. Cukup lawan kita tu dengan kita tak mau semayang. Cukup dengan apa yang kita tak mau bayar zakat. Cukup lawan Allah Ta'ala dengan kadar tu. Sebab itu ada orang yang rezeki dia terhalang disebabkan kerana dosa yang dia lakukan, seperti benar firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa jua yang menimpa kamu daripada sesuatu kesusahan ataupun bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang telah kamu lakukan daripada buatan-buatan yang salah dan berdosa, dan dalam pada itu Allah Ta'ala memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, hak kita dah buat dosa ni punya banyak, sebahagian besar tu Allah Ta'ala ampun dah. Sebahagian besarnya Allah ampun dah. Sebab tu kita ni kalau kata malas lagi minta ampun, saya tak tahu nak kata. Dosa kita ni punya banyak, sebahagian besar tu Allah Ta'ala ampun siap dah. Cuma hak sikit-sikit ni yang dosa besar kita, hak benda-benda hak lagu ni hak kita nak kena angkat tangan, ya Allah ampun dosa aku. Tu je. Tu pun tak mau lagi. Tak tahu nak kata kita ni, no? Sebab tu dalam tafsir Jalalain, kalimah kasabat ini
bererti dosa-dosa yang mereka lakukan. Artinya dosa-dosa yang dilakukan adalah punca bagi bala yang menimpa kita. Manakala bagi orang yang tidak berdosa, bala yang ditimpakan Allah Ta'ala adalah menaikkan darjat mereka di akhirat kelak jika mereka bersabar redha. Okey. Ni contoh dia macam ni. Ustaz, tempat kami ni orang buat jahat banyak. Bila turun bala siapa kami baik-baik pun kena. Ni mungkin ada orang tanya. Ada orang kata Allah Ta'ala tak adil. Allah Ta'ala tak adil. Yang buat jahat orang lain siapa kena kat kami? Hak tsunami dulu ni, berapa ratus ribu orang mati. Awak yang buat jahat tu, kalau kita ikutkan malam sebelum jadi tu, hak duk bogeh, hak duk apa semua tu tepi pantai tu je. Tapi pasal apa ada bubuh pergi habis sampai habis semua berapa ratus ribu, berapa puluh ribu yang mati ni. Yang baik berapa kerak dia, yang jahat berapa kerak dia. Pasal apa yang baik ni kena? Yang jahat kena atas dosa yang dia buat. Yang baik kena pasal Allah Ta'ala nak angkat darjat dia disebabkan musibah tersebut dengan syarat dia redha dengan dia terima dengan hati yang terbuka. Itu musibah itu kita kena perhatikan. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini berkaitan dengan memuliakan seorang muslim. Memuliakan seorang muslim di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. An Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam man amsaka birikabi akhihi almuslim la yarjuhu wa la yakhafu ghafarallahu lah. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Tuan-tuan, di sini ada sikit nak cerita. Dalam ilmu periwayatan hadis, bila disebutkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dirujukkan kepada Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ni, Ibnu ni maksud dia anak lelaki ya. Anak lelaki, Ibnu ni anak lelaki Abbas. Kalau bint, anak perempuan Abbas. Tapi dalam riwayat menyebutkan Ibnu Abbas, daripada anak Abbas. Maka anak Abbas ni siapa dia? Semua orang tahu kata Sayyidina Abdullah. Mungkin setengah orang duk pergi tanya, nama Ibnu Abbas ni anak Ibnu Abbas. Kokoklah anak dia yang lain dalam riwayat hadis. Kan? Takkan Abbas ni anak dia seorang tu je. Takkan anak dia seorang tu je. Maka kalau kata anak dia yang lain-lain ni, anak dia yang lain-lain ni nak buat lagu mana? Kot yang ni anak Abbas ni anak lain kot, bukan Abdullah kot. Okey. Dia jawapan dia ialah bila dalam periwayatan hadis bila sebutkan Ibnu Abbas hanya rujuk kepada Sayyidina Abdullah. Tapi kalau anak-anak dia yang lain yang meriwayatkan hadis, maka perawi hadis akan sebut nama. Sebut nama dia. Dia takkan sebut Ibnu Abbas, dia akan sebut nama kepada anak Abbas itu pun anak kepada Ibn Mas'ud ataupun anak kepada mana-mana perawi yang lain. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsaka birikabi akhihi almuslim. Barang siapa yang menguruskan perihal kenderaan saudaranya yang muslim. Man amsaka birikab ni maksud dia, kalau bahasa kita terjemah satu-satu ni, pegang tali kekang ataupun tali, kalau kita kata kuda ke unta kan dia ada tali yang duk ubuh ni, betul dia ada tali kan. Kita duk pegang tali tu, duk heret tu. Kalau kita tengok contoh lemah-lemah hamba ke siapa kan duk pegang tali tuan dia apa kenderaan tuan dia tu, lagu tu lah. Tapi dalam zaman moden kita ni tak ada siapa lah duk pergi buat kerja lagu tu kan. Kalau kata kita ni pun tak ada lah siapa duk pergi cerita, oh ni hadis ni cerita pasal geng tarik kereta kot ni. bukan nah. Minta maaf Ustaz, nak tisu sikit ada tak kan. Dia bukan masuk kata cerita apa nama duk pergi tarik kereta ke apa, tak. Yang ni maksud, terima kasih, yang menjaga perihal kenderaan saudara dia ni, maksud dia apa dia? Yang kalau kata dulunya ialah tolong tarik tali kekang kuda tu. Allahu Akbar kabira. Okey, yang pergi tarik tali kekang kuda itu maksudnya orang yang khidmat kepada orang lain berkenaan dengan kenderaan dia. Jadi kalau orang dulu-dulu ni kuda ke apa ke, kita bawa dengan begitu lah. Jadi bila dia sampai, kita tolong tarik kuda dia, kita tolong tarik tali apa nama unta dia ataupun haiwan yang dia kenderai untuk kita pergi parking ke, bawa simpan ke mana ke, lebih kurang macam tu. Maka man amsaka birikawi akhihi muslim, siapa-siapa yang
menguruskan perihal kenderaan saudaranya yang muslim. La yarjuhu wa la yakhafuh, yakni bukan kerana berhajat sesuatu daripadanya ataupun tidak juga kerana takut kepadanya. Ghafarallahu lah, nescaya Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepadanya. Yang ini bagi keampunan kepada orang yang tolong saudara dia yang sebegitu rupa. Ahbabuna fillah, hadis ni nak bagi faham lagu ni. Kita tolong orang bukan kerana dia tu siapa. Kita tolong orang kerana Nabi ajak kita buat tolong orang. Itu sebenarnya. Sebab ada orang hari ini yang tolong seseorang tersebut disebabkan kerana ada sesuatu pada orang yang kita tolong. Misalan, hang kena buat baik dengan dia. Dia tu kalau ikut daripada segi seniority, dia yang akan nak jadi bos. Kalau kata hang duk buat hari ni pun hubungan dengan dia pun tak orang nak baik dah, hang esok dan bos nak nu pencen, bos nak nu turun ataupun kena transfer pintar lain dan dia naik bos, hang sakit dah. Dia pun lepas tu tahu-tahu kata lagu tu baik ni tak tahu nak abang. Tak boleh. Tak kena cara tu. Itu bukan cara menghormati seorang muslim yang benar. Ataupun kita katakan kita tolong dia tu kerana kita takut dia. Dalam kampung ni tak ada lah hak lebih daripada dia. Dia ni kalau kata hang boleh duduk dengan dia ni, apa masalah pun dia akan selesai kat hang. Pi tolonglah, kerana apa? Takut dia yang kita takut dia ni. Tak kenal juga. Maka sebab itu Nabi ajak tolong orang ni bukan kerana apa yang ada pada dia. Tolong orang ni kerana apa yang Nabi ajak kita buat kepada dia. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang tolong pi urus saudara dia, sama lah kalau kita katakan kenderaan. Kita nampak orang duduk tepi jalan, motor dia rosak, kita pi tolong dia. Pasal apa hang tolong? Pasal aku tolong pasal dia duduk tengok cara motor dia tu boleh gegah tu. Tu kalau kata aku tepi beli minyak RM5, dia bagi 50 jam. Pi tolong, kereta rosak bang. Rosak ni saya ni. Lati kecil siapa tolong? Cara-cara ni tengok nombor plate pun rasa harga RM100,000. Tengok nombor plate saja pun harga RM100,000. Takkan pi tolong tak ada dapat lah 4-500. Duk fikir lagu tu, tahu? Sebab kita tolong ni hanya sahaja kerana apa? Kerana Nabi suruh, Allah suruh, Allah nak lagu tu. Dan ada satu istilah kalau kita tengok dalam muka surat 79 tu, bawah sekali, ithar. Ithar ni apa dia? Muka surat 79. Ithar ni apa dia? Ithar ni kita bagi satu benda ataupun kita tolong orang lain, kita dahulukan orang lain lebih dari kepentingan kita sendiri. Itu ithar. Dan kita tolong tu dalam bab dunia, bukan bab akhirat. Ithar tidak boleh digunakan dalam bab ibadat. Apa dia? Bagi ruang kat orang lain untuk buat ibadat. Itu salah. Makruh hukum dia. Duk soft pertama, nampak kawan tu mai. Kita berkata, mai duk soft pertama, ganti saya duduk belakang. Tak boleh. Imam tak ada. Ni pun satu hal kot tuan-tuan, tak pesan kat tuan. Saya kena baru ni di RNR. Kita ni duk, orang kata apa, merendah diri lah. Kan? Pasal saya pun travel masa tu. Piah bawa tu. Tak ingat dah tu. Saya naik motor. Kepiah pun saya tak ingat dah bawa tak bawa tau. Jadi kita pun duk tengok, duk tunggu-tunggu nak masuk maghrib lah. Jadi masuk maghrib tu, kita pun duk tengok kiri kanan. Tak ada siapa duk ni. Kita pun bangkit-bangkit ni, saya azan dulu no. Ya, sila azan dulu azan. Habis azan, kita nak qomat lah. Qomat, mati tengok. Nampak gaya seorang pun tak berapa nak. Orang kata apa? Hak bertanjak nak jadi imam ni. Kalau tengok, aku nak naik ke lah? Aku dah azan dah, sekali lagi. Tak apalah, aku habis bila qomat ni, saya ada lah kot siapa-siapa. Saya qomat. Sungguh, kali-kali tak nak siapa sungguh. Lah, kali lagu mana ni? Naiklah seorang. Tak apa, saya jadi imam. Ya, sila, tak ada siapa ni, sila. Naik ni saya. Baca Fatihah pun sengkut. Allah, saya kata, macam mana ni? Kira dalam baca Fatihah tu, saya kena tegur lah Fatihah tu. Saya kena tegur. Saya tegur tu imam tu. Punca ni, saya kata ni kan. Tu dia ada buat tawaduk, tak tahu kan. Kita tak mau nak jadi imam, lagi lihat nak jadi imam, hak tak apa nak lepas. Allah, macam mana aku nak buat ni kan. Saya tegur. Dia betul, tak apa, terus.
Terus habis pun semua. Lepas tu masuk buat jamak. Rakaat kedua pun teguk sekali lagi tuan. Ish, kata jam lah lagu ni. Habis bagi salam pun semua. Mulai saat tu saya berasa tawaduk pun kena tempat kat kot. Tawaduk pun kita kena tengok tempat kat kot. Kan kita duk berasa macam bagi orang hak tua-tua lah aku jadi imam kan, kita ni siapa dia sangat kita duk berasa aku tu. Lah kali kena sungguh. Kena hak tak boleh jadi imam, nak jadi imam. Jenuh kita. Tu kalau kita teguk dia tak terui. Satu hal pula kita nak kena mufarakah satu hal pula. Dan bayangkan pula, mai 2-3 sah tu kita seorang mufarakah. Tak jadi fitnah ke orang lain. Budak muda ni apa dia ni dengan kepiah tak pakai hak imam tu tua, dia tahu lah, dia reti lah pandai-pandai pergi tegak, tak tahu dia pula keluar seorang-seorang mayang seorang-seorang ling semua ikut. Punca pula kawan tuan. Jadi lepas ni bukan nak kata isar ni bagi kat orang dalam bab dunia, dalam bab akhirat jangan bagi kat orang. Contoh apa dia? Makan. Kita mai kenduri. Ada nasi, ada pinggan. Ambil nasi, buh dalam pinggan, bagi kat orang tu. Nah, marji, nah sila makan lah. Kita buh sila, makan. Lepas tu baru kita makan. Baru kita buh hak kita. Itu isar. Apa dia lagi? Macam-macam. Orang lain duduk berdiri, duduk berdiri apa semua. Kita duduk ada kursi. Kita nampak ada seorang tua. Kita kata, pakcik, mai duduk kat tempat saya. Saya tak apa. Tambah duduk dengar ceramah-ceramah politik lagu ni semangat tak tawan kan? Saya tak duduk tak apa, berdiri tak apa. Mai pakcik duduk tang ni. Contoh, sila. Itu isar. Tapi dalam bab akhirat, dalam bab yang dikatakan kebaikan dan dikatakan ibadat, jangan isar kepada orang. Bahkan makruh pula. Ada satu di tempat kosong nak wakaf masjid tu. Kita pun pipi. Alhamdulillah ada satu di tempat wakaf ni, saya nak ambil tempat wakaf ni. Mai satu orang, Assalamualaikum, wakaf ada lagi tak? Allah. Ada satu lagi tak? Saya dah mai awal ni, saya ambil dulu. Sepatutnya lagu tu. Jangan ada wakaf, tak apa dah apalah, pakcik pun nampak gaya tua kat nak mampu dah, mai wakaf dulu. Nah, mai wakaf dulu. Saya boleh pergi wakaf masjid lain. Pakcik mai wakaf. Tak boleh. Tak kena cara. Ya, itu salah. Macam kita duduk di masjid, duduk surau mana kan, kita duduk soh ni kan, Tok Imam dah qamat. Tuan-tuan, waktu bila yang sepatutnya kita bangkit daripada saf kita? Ya? Sebelum qomat. Okey, doktor kata sebelum qomat. Lagi ada pendapat lain? Tuan-tuan kan kerap mengaji. Waktu bila yang sepatutnya kita naik berdiri, pergi duduk dalam saf untuk kita menunaikan solat Jumaat? Waktu bila? Lepas qomat. Bang kata kita lepas qomat pula. Ada kul sebelum azan ke apa ke? Ada pendapat baru. Hayya 'alal falah pula. Hayya 'alal falah pula. Itu dia tu. Cara tu. Banyak pendapat ni. Tu imam tak boleh tanya, abang imam kita tak boleh tanya pasal abang imam dia ikut suka hati dia nak pituk tang bila pun pasal dia imam. Dia kalau ke dalam kitab membahaskan waktu bila nak bangkit pi. Sebab tu kadang-kadang minta maaf bahasa nah, tu imam duduk tang tempat dia dah, sah pertama tak penuh lagi. Saya disik ada satu masjid, dia pun duk kata saya cengih. Pasal apa? Saya kata, yalah kita dah naik nak angkat takbir, sah pertama tak penuh lagi tuan-tuan. Saya kali-kali, tak ada lagi. Kali pertama tak apa. Kuliah kali kedua dia buat panggil lagu tu juga. Kuliah kali 3 buh tu. Saya kata tuan-tuan, ni sebelum angkat takbir ni, sah penuhkan sah. Pastikan rapat sah apa semua. Siapa-siapa yang tak mau merapatkan sah, bukan masalah pada kaki, tapi masalah pada hati. Saya kata lagu tu. Mereka pun sengak piyak tu, mayang. Lepas mayang pun saya pun salam lah. Amboi pada no tu je no. Pada no kata, dah bukan saya nak kata, saya nak buat benda betul. Kadang-kadang kita ni yang tak mau rapat sah, pasal apa? Dia ni tak apa tak apa nak kena. Hak ni pun tak payah nak payah rapat-rapat apa sangat panas. Macam-macam. Sedangkan benda tu adalah sunnah yang mana boleh menyebabkan hati-hati kita ni berbolak hati kita disebabkan sah yang kita tak rapat tu. Kata Nabi SAW, sawu sufufakum aw la yukhalifannallaha baina qulubikum. Penuhkan sah ataupun Allah Taala bolak balik hati hangpa jadi tak sefahaman. Mudah ya Allah Taala Nabi SAW bagi tahu.
Hak menjadi pecah belah hari ni masyarakat kita bukan masalah lain pun. Puncak utama tu di antaranya adalah sah kita ni. Orang yang hati bersih, minta maaf lah. Saya baru ni saya pergi buat apa nama, pergi orang jemput lah. Orang jemput pergi makan lah. Inilah macam gloriat tuan-tuan buat lah raya. Dan satu kawan tu ketua jabatan. Hak duduk sebelah dia ni adalah orang yang kerja idaman. Mungkin baru lepas buat kerja ke apa, angkat sampah ke apa kan. Yang ketua jabatan ni tengok idaman main duduk tang ni. Ni, tangan nak duduk tang ni tarik ni. Oh, saya kata hang bagus kata. Hang ketua jabatan ya. Yang kawan ni pun bukan buat main dengan tong sampah PCD atas kepala hang. Dia dah buat kerja, dah cuci tangan, bersih apa semua. Orang jemput dia main makan sekali jamuan raya. Dia main makan sebelah hang. Takkan kerana benda-benda lagu ni hampir tarik tangan hang tak mau bagi kena tangan dia, tak mau bagi kena dengan dia pasal apa? Hang rasa dia kotor. Tarak mana sangat hang. Tuan-tuan, ni hakikat ni. Saya duduk tepi, saya duduk tengok. Ya Allah, manusia no. Dia kata manusia betul tu. Sama kita duduk dalam sah. Nak pisah depan. Oh, payah Pak Long tu. Pak Long tu jenis duduk seorang bini mati. Cara ni mandi pun tak tahu ni. Buatlah busuk lah pun payah orang tua-tua. Entah. Last sekali siapa yang untung? Iblis. Syaitan. Sebab tu kita ni waktu bila yang sesuai untuk kita naik. Di antaranya disebutkan kalau kita berumur. Nah, kalau kita berumur macam Pak Ngah umur 17 ni tak apalah. Kan? Pak Ngah umur 17. Macam berumur ni yang kita kata nak bangkit ni jenuh kena tui ni. Kan? Nak bangkit ni tui ni, jenuh tui. Hak jenis lagu tu masa yang paling sesuai adalah pada hayya 'alas salah. Dia bangkit hayya 'alas salah tu dan lah sementara nak la ilaha illallah. Tapi kita tengok lah. Ni dia mayang tu, belakang tu kena awal sebelum qomat dah bangkit dah lah. Maksudnya dia duduk suah pertama, suah kedua lagu ni. Dan waktu bila dia nak bangkit, dia bangkit ketika mana hayya 'alas salah. Disebutkan dalam kitab apa nama Qaulut Tam fi Ahkam Ma'mum al-Imam. Maka ketika mana sebut hayya 'alas salah, dia pun bangkit dah. Ataupun qad qamatis salah, dia pun bangkit dah. Yang mana sempat, agak-agak sempat. Tapi bagi orang muda, syabab ataupun yang mudah untuk bangkit dan sebagainya, dia duduk dah suah pertama, suah kedua dah, maka boleh untuk dia bangkit ketika mana lepas qamat. La ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah Allahumma salli. Bangkit saja. Itu tak apa. Maka tengok pada keadaan. Maka tak menjadi kita katakan kewajipan kena bangkit masa ni ataupun bangkit masa tu tak. Tetapi tengok waktu mana sesuai ikut keadaan kita, yang kalau kita bangun selesai saja qamat, kita duduk dalam saf dah, ataupun sebelum Tok Imam angkat takbir yang pertama, kita dah duduk dalam saf dah. Itu baru betul. Kedak rugi kita. Contoh, ada seorang guru kami di Mesir, iaitu Dr. Yusri. Dr. Yusri ni salah seorang, dia doktor pakar bedah. Tapi dalam waktu yang sama, dia juga di antara guru hadis yang besar di Mesir ketika ini. Maka di antara rujukan, maka dia pernah sekali, orang tu kata dalam bab amal ni tuan-tuan, dia pernah baca satu hadis yang siapa-siapa solat subuh mendapat takbiratul ula, yang mendapat takbiratul pertama dengan imam 40 hari berturut-turut, maka Allah Ta'ala akan elakkan dia daripada dua perkara. Yang pertama, elakkan dia daripada sifat munafik. Yang kedua, elakkan dia daripada Allah SWT apa dia? Satu lagi, munafik dengan api neraka. Betul, riwayat hadis tu. Dua benda. Siapa boleh istiqamah 40 hari, dia akan dapat dua benda tu. Jadi dengan syarat apa dia? Takbiratul ula. Tu imam angkat takbir, dia kena angkat takbir terus. Dia tak boleh tu imam baca surah dah dia baru sampai, tak boleh. Tak dapat fadilat tu. Dia tu imam angkat takbir, dia pun angkat takbir, maka dia akan dapat fadilat tu. Kata guru kami tersebut, dia kata apa? Aku biasa try, boleh berapa belas hari, pagi esok tu belajar. Allah, mula lain, kira balik. Ada biasa sampai tu. Last sekali dia kata ada dalam tempoh sampai 6 bulan, kerana ada yang ganti, ada yang ni dan sebagainya. Dalam tempoh 6 bulan tu, aku boleh selesai 40
takbiratul ula pada solat subuh bersama dengan imam. Maka habis-habis sembahyang tu rasa seronok lah kan, bukan kata riak pada, rasa seronok sebab sunnah Nabi tu, apa yang Nabi pesan tu dia boleh buat. Maka fazak yang disebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka bila dia dapat nikmat tu dia nak ceritalah, dia nak habaq agar orang lain boleh buat juga. Bukan kata dia nak riak, kata aku kemah ni 6 bulan aku buat ni, hantar kata orang nak boleh. Tak, dia nak habaq. Pasal apa? Itu nikmat dan dia nak habaq bagi orang lain boleh ikut. Jadi dia pun habis-habis sembahyang, alhamdulillah lah, syukur lah ni, hari ni selesai dah 40 waktu subuh apa semua. Habis baca doanya, dia kalih kat pakcik sebelah dia. Pakcik orang tua sebelah. Dia kata, pakcik, saya nak abang kat pakcik satu benda. Nabi SAW pesan, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang boleh sembahyang subuh takbiratul ula dengan imam semua selama 40 pagi, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia, elakkan dia dua benda, munafik, jadi munafik, dan juga daripada api neraka. Pakcik buatlah benda, insya-Allah moga-moga benda ni boleh dapat manfaat. Tuan-tuan tahu apa Pak Long tu kata? Pak Long tu kali-kali, alhamdulillah 40 tahun dah aku tak pernah tinggal sembahyang subuh. Alhamdulillah 40 tahun dah aku tak pernah tinggal sembahyang subuh takbir pertama bersama dengan imam. Tepuk dah itu. Allah. Kita cuba bayangkan tengok. Kita duk posok, memang kita katakan ya, kuat. Hakikat sebenar wali Allah Ta'ala duduk dengan kita tak tahu siapa dia. Dia bukan riak dah, dia nak habaq. Seronok, kita seronok lah. Kita nak masuk syurga semua. Sebab tu kita tak setuju mana-mana puak kerja duk bid'ah orang, kerja duk kapiak orang ni, kita tak setuju tajuk tu. Sebab apa? Matlamat kita adalah untuk nak bawa orang masuk syurga kuai ramai. Ada satu grup saya baru ni, apa nama game penyanyi, apa nama Coldplay ke apa ke. Depa nak main Malaysia kan. Kawan ni punya kerah ni tuan-tuan, dia masuk dalam grup, dia kata kita kena buat statement dalam tajuk-tajuk lagu ni. Pihak mana yang tak buat keluar statement, dia ahli neraka. Tu dia. Saya kata buat kerah kat dia ni. Lagi saya pun tulis kat dia, minta maaf Tuan Haji, matlamat kita dalam dakwah nak masuk orang ramai lagi dalam syurga, bukan nak pergi lempak orang lagi ramai dalam neraka. Dia pun dengar gitu, oh betul juga. Kata betul juga tu. Janganlah kerah sangat. Tak setuju lagu mana pun jangan sampai pergi bubuh kontrol neraka. Faham tak tuan-tuan? Jadi kita ni duk masa kita kemah kita ni pun semua, lah kali tuan-tuan kata, aku 40 tahun dah tak tinggal sembahyang subuh Jumaat kali dengan tu imam. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan berarti Allah sekalian, orang-orang hak lagu tu yang memang betul jaga akan diri mereka, jaga akan hal tersebut, maka dapat kebaikan. Maka ithari pada benda baik yang mana bersifat kepada dunia, bukan bersifat kepada akhirat. Surat 80, Nabi SAW anjur kepada kita untuk bantu semua Islam berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan semua pertolongan ni kena buat secara ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana kita harapkan apa-apa balasan daripada Muslim yang kita tolong. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawasanya balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala adalah lebih besar daripada apa yang kita harapkan daripada manusia nak balas kat kita. Itu kena fikir. Tuan-tuan, satu benda lah tuan-tuan, saya ambil tahu. Ada seorang guru, dia anak ramai, dan dia mengajak ni tuan-tuan pagi, petang, malam. Saya tanya dia, waktu bila dia mengajak anak dia? Dia kata, saya bagi anak saya ni diuruskan oleh isteri saya. Isteri saya akan ajak sekadar mana yang dia tahu. Dan saya kata, yang cikgu duk pergi ajak orang pagi, petang, siang, malam, yang anak sendiri tak boleh ajak, pasal apa? Dia kata, saya yakin bahawasanya isteri saya mampu untuk melakukan sebahagiannya, dan saya ada tanggungjawab yang besar dengan masyarakat, dan saya sangka baik dengan Allah Ta'ala. Moga-moga saya duk mengajak anak orang, moga-moga Allah Ta'ala menitipkan seseorang yang lebih layak untuk mengajak anak saya, dan menjadikan anak saya seorang yang bijak dan pandai, dia faham dia dengan apa yang dia belajar, dan agama dia, dan juga kehidupan dia, dan juga pelajaran dia. Saya kata, cara fikir ni lain ni. Saya kata, fikir ni lain macam ni. Tapi betul tuan-tuan, anak-anak ni cerdik belakang anak dia. Bidang masing-masing, bukan kata satu bidang bidang masing-masing.
Ada yang jadi profesor, ada yang jadi doktor, ada yang jadi pakar ni, ada yang jadi ni, ada yang duk kerja. Saya kata kaedah dia tu mungkin boleh pakai. Mungkin boleh pakai. Tapi maksudnya kita tak mengambil teruslah anak kita. Maksudnya kita fokus kepada bantu kepada orang lain. Kita harap Allah yang akan ni anak kita. Allah Ta'ala akan bagi satu orang hak selayaknya. Tuan-tuan, cikgu ni pun kalau kita tak kena gaya, tak cerdik budak tu. Sebab tu metodologi menyampaikan satu-satu benda tu penting belajar. Sebab tu cikgu-cikgu kena pergi kursus. Dia bukan boleh mengajak tak tawan tu dah. Dia ada metodologi dia yang perlu diikut. Sebab tu dia bila jadi kat lagu tu kat dia, saya pun duk fikir, kena juga kot mungkin orang kali. Jadi saya pun jadi terfikir aku tu lah kali pergi mengajak malam-malam duk harap. Ada aku tu aku pernah mengajak anak saya tu. Tapi tak ada lah sampai tu. Di rumah kita mengajak juga. Cuma kita harapkan Allah balas nanti ni lebih besar daripada apa yang makhluk boleh balas kepada makhluk. Antara ganjaran yang bakal diberi ialah pengampunan ke atas dosa-dosanya yang telah lalu. Maka rugilah orang yang bantu ni hanya saja nak balas daripada orang yang kita tolong. Mungkin saja pertolongan tu jadi sia-sia tanpa balasan. Mungkin saja. Ada orang tuan-tuan kita tolong, terima kasih pun tak. Ada. Balasan lagi tak lah, terima kasih pun tak ada. Kepura-puraan yang beginilah yang menjadikan suatu ikatan persahabatan itu dikhianati dan dirosakkan. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung perbahasan yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-30 berkaitan dengan doa yang ikhlas untuk si mati. Ini saya nak pesan juga, doa yang ikhlas untuk si mati ni cuba juga anak kita dalam bidang apa pun. Anak orang ni lah tak sihat, jalan tak apa. Kalau tak sihat nak berapa nama, moga Allah Ta'ala bagi kesembuhan lah. Dalam perjalanan pun moga Allah Ta'ala bagi keselamatan bagi dia pi dan balik insyaAllah. Saya duk tengok dia selalu tengok, doktor ke ni tukar kerja. Doktor ke ni tukar profession ni, kita pun dia heran ni pergi mana orang kan. InsyaAllah moga selamat perjalanan pergi balik lah insyaAllah. Jadi ni saya nak pesan ni, doa yang ikhlas untuk si mati, nanti kita akan bahaskan panjang lebar. Tuan-tuan kena ada dah sekarang ni dalam kepala tuan-tuan, siapa anak tuan-tuan nak boleh urus mati, kena ada dah lah ni. Minta maaf bahasa. Urus ni bukan takat urus pergi telefon polis, pergi telefon untuk imam saja. Ada. Ni hak doa ni. Doa. Lain tuan-tuan. Anak kita, cucu kita, hak jadi imam kita, hak doa kat kita. Lain. Sahabat tu terang lain. Lain. Di antara salah satu asbab Allah Ta'ala Allah Ta'ala terima doa adalah dengan hati yang betul-betul harap pada Allah Ta'ala. Orang awam, Tok Imam, dia laksanakan kerana tanggungjawab dia. Dia doa pun kadang mana, dia doa lah. Ya Allah ampun dosa dia ni, ya Allah. Dalam hati Tok Imam pun mungkin saja, mayang pun haram tak main masjid aku. Mungkin saja. Tapi kalau anak, cucu, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Ampun dosa pak aku ya Allah. Pak aku cukup habis dah buat dengan aku ya Allah. Habis betul-betul dah usaha atas kami ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Yang belakang pun amin. 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 Doa ni ikhlas habis cerita. Hak tu kita harapkan dalam pengakhiran kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan Allah sekalian, nanti kita bahaskan panjang lebar berkaitan dengan doa ikhlas bagi si mati. Saya minta ampunan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan jelek datang dari saya sendiri. Semoga ada kebaikan bersama insya-Allah. Bismillah.